Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran bahasa Perancis. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai materinya dari halaman 96. Boleh sambil dibuka buku bahasa Perancisnya halaman 96. Hari ini kita mulai dengan mempelajari materi demander les coordonnées. Nah, yang ini ya. Menanyakan data diri. Yang pertama, bagaimana menanyakan nama. Ada quel est votre nom? Ada quel est votre prénom? Kalau yang nom itu artinya nama belakang ya. Nom itu artinya nama belakang yang ini. Kalau prénom itu artinya nama depan. Quel est votre nom? Artinya siapa nama belakang Anda? Mon nom est Nuci. Ya, berarti nama belakang saya Nuci. Quel est votre prénom? Mon prénom est Pierre. Nama depan saya Pierre. Seperti itu. Itu untuk menanyakan nama. Untuk menanyakan nama boleh juga vous appelez comment? Ya. Siapa nama kamu? Vous appelez comment? Siapa nama Anda? Terus untuk menjawabnya je m'appelle Pierre. Misalkan seperti itu ya. Nama saya Pierre. Ya. Jadi untuk menanyakan nama itu bisa menggunakan vous appelez comment dan dijawab je m'appelle Pierre. Nama saya Pierre. Ya. Boleh juga yang seperti di sini di halaman 96. Quel est votre nom? Itu untuk menanyakan nama belakang. Terus quel est votre prénom? Itu untuk menanyakan nama depan. Menjawabnya mon nom est Nuci. Contohnya di situ ya. Mon prénom est Pierre. Itu untuk menanyakan nama. Terus selanjutnya untuk menanyakan kebangsaan. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Nah, ini ya. Apa kebangsaan Anda? Je suis italien. Saya berkebangsaan Itali atau saya orang Itali. Atau boleh juga yang ini. Nah, yang ini ma nationalité est italienne. Kebangsaan saya adalah Itali. Seperti itu. Jadi untuk menanyakan kebangsaannya itu quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Itu untuk menanyakan kebangsaan. Kalau misalkan Indonesia berarti quelle est votre nationalité? Jawabnya kalau yang laki-laki je suis indonésien. Kalau yang perempuan jawabnya je suis indonesienne ya. Jadi kalau yang maskulang laki-laki itu indonesian. Kalau yang feminan indonesienne. Je suis indonésien. Je suis indonesienne. Sama seperti di sini contohnya ada Italian itu maskulang dan yang feminan Italien. Ya, kalau Indonesia Indonesian, Indonesian. Ya. Terus selanjutnya untuk menanyakan alamat.
atau tempat tinggal ya. Nah, ini menggunakan quelle est votre adresse, di mana alamatmu? Terus jawabnya j'habite Trongsang Ru Ciumbuluit. Ya, atau boleh menjawabnya mon adresse est Trongsang Ru Ciumbuluit. Nah, quelle est votre adresse? Di mana alamatmu ya? Quelle est votre adresse? Di mana alamatmu? J'habite Trongsang Ru Ciumbuluit. Saya tinggal di jalan nomor 35 Ciumbuluit. Atau mon adresse est Trongsang Ru Ciumbuluit. Alamat saya di jalan nomor 35 ya. Jalan Ciumbuluit nomor 35. Itu untuk menanyakan alamat. Atau boleh juga kita selain menggunakan quelle est votre adresse, kita menggunakan vous habitez où? Di mana kamu tinggal? Jawabnya j'habite. Sebutkan tempat tinggalnya. Misalkan vous habitez où? Di mana Anda tinggal? J'habite à Anyer. Saya tinggal di Anyer. Yang ini ya, j'habite. Nah, vous habitez où? J'habite à Anyer. J'habite à Cilegon. J'habite à Serang. Contohnya seperti itu ya. Boleh juga yang tadi quelle est votre adresse. Itu sama aja ya, menanyakan alamat atau menanyakan tempat tinggal. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk menanyakan umur. Untuk menanyakan umur. Nah, yang ini ya. Untuk menanyakan umur. Nah, untuk menanyakan umur. Nah, yang itu. Yang itu ya, ini untuk menanyakan umur. Quel est votre âge? Berapa umurmu? Atau boleh juga vous avez quel âge? Berapa umurmu ya? J'ai 17 ans. Saya berumur 17 tahun. Ya, jadi untuk menanyakan umur bisa quel est votre âge atau vous avez quel âge? Jawabnya j'ai 17 ans. Saya berumur 17 tahun. Jadi untuk menyatakan umur ini kemarin sudah mempelajari tentang angka ya. Mempelajari angka, jadi harus dihafal dulu angkanya. Nah, polanya di sini coba lihat. Yang ini ya, lihat ini. J'ai 17 ans. Jadi subjek itu kata kerja avoir ya. Konjugasi kata kerja avoir. Terus ditambah angkanya, ditambah ong. Ya, ong ya. Seperti itu. Contohnya di situ j'ai 17 ans. Saya berumur 17 tahun. Seperti itu. Itu untuk menyatakan umur. Bertanyanya bagaimana? Boleh quel est votre âge? Boleh vous avez quel âge? Jawabnya j'ai 17 ans. Terus selanjutnya menanyakan nomor telepon. Quel est votre numéro de téléphone? Ya. Quel est votre numéro de téléphone? Berapa nomor telepon kamu? Berapa nomor telepon Anda? Nah, jawabnya sebutkan nomor teleponnya. C'est le
Ya, sebutkan nomor teleponnya. Atau boleh jawabnya mon numéro de téléphone est le, seperti itu. Boleh langsung c'est le atau mon numéro de téléphone itu nomor telepon saya adalah mon numéro de téléphone est le, nomor telepon saya adalah 08 bla bla bla. Seperti itu ya. Itu untuk menanyakan nomor telepon. Terus selanjutnya untuk menanyakan email. Quelle est votre adresse électronique? Ya. Apa alamat emailmu? Mon adresse électronique est. Nah, sebutkan alamat emailnya. Ya. Quelle est votre adresse électronique? Mon adresse électronique est. Seperti itu. Sebutkan emailnya. Ya. Terus selanjutnya coba perhatikan yang ini. Yang ini ya. Perhatikan yang ini. Yang dilingkari merah. Ma nationalité est français. Je suis français. Ma nationalité est française. Je suis française. Ya. Ma nationalité est française. Kebangsaan saya adalah bangsa Prancis atau saya berkebangsaan Prancis. Je suis français. Ya. Di situ ada yang française, ada yang français, ya. Kalau yang française itu feminan, yang français itu maskulang. Yang française itu yang ada e-nya, yang di ujungnya ada e-nya, itu feminan. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 97. Halaman 97, lihat yang ini sama yang ini. Demander à quelqu'un de s'asseoir, mempersilahkan orang untuk duduk. Ya. Bisa kita mengucapkan assieds-toi atau asseyez-vous yang ini. Ya. Asseyez-vous, silahkan duduk. Terus selanjutnya demander à quelqu'un de plaire, meminta seseorang untuk mengeja. Ya. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit yang ini. Yang ini ya. Nah, yang itu. Comment ça s'écrit? Itu bagaimana menulisnya? Atau appelez s'il vous plaît, tolong dieja. Seperti itu yang ini ya. Nah. Jadi itu untuk meminta seseorang untuk mengeja. Kemarin kita sudah materi alfabet sama angka ya. Minggu kemarin sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi untuk mengeja kita harus hafal alfabetnya. Seperti itu. Terus selanjutnya lanjut buka halaman 99. Halaman 99. Di halaman 99 di sini ada 3 dialog ya. Coba kita baca sama-sama. Dialog ang. Dialog yang pertama. Ada interviewer, penginterview, dan lor. Kita lihat. Kita baca ya. Vous appelez comment? Vous appelez comment? Yang ini ya.
Vous vous appelez comment itu artinya siapa nama kamu, siapa nama Anda. Vous vous appelez comment tuh what is your name ya kalau dalam bahasa Inggris. Terus Laure Breton, nama saya Laure Breton. Quel est votre âge? Berapa umur Anda? 30 tahun. Terus, quel est votre numéro de téléphone? Dan berapa nomor telepon Anda? C'est le 064021 3043. Berapa nomor telepon Anda? Nomor telepon saya 0640213043. Terus vous habitez où? Di mana Anda tinggal ya. Jadi untuk menanyakan tempat tinggal kita bisa seperti ini. Yang ini. Ya ya yang ini ya. Nah, vous habitez où? Seperti itu. Di mana Anda tinggal? J'habite 43 Rue Victor Hugo. Saya di Jalan Victor Hugo nomor 43. Terus vous êtes marié, yang ini. Vous êtes marié, apakah Anda sudah menikah ya? Oui, ya, je suis marié. Oui, je suis marié. Ya, saya sudah menikah. Jadi ini status perkawinannya sudah menikah dia ya. Seperti itu. Terus kita lanjut lihat dialog dialog yang kedua. Dialog yang kedua. Nah, yang ini ya. Ini ada interviewer sama Patrick. Vous êtes monsieur, ya. Yang pertama ya, vous êtes monsieur. Anda Bapak. Terus Patrick jawab, Monsieur Dupont. Ya, Bapak Dupont ya. Dupont, c'est votre prénom ou votre nom? Dupont, apakah itu nama depan atau nama belakang? Terus si Patrick jawab, c'est mon nom. Nah, itu adalah nama belakang saya. Je m'appelle Patrick Dupont, ya. C'est mon nom. Itu adalah nama belakang saya. Je m'appelle Patrick Dupont. Nama saya, ya. Je m'appelle ya. Jadi untuk ngasih tahu nama kita menggunakan je m'appelle Patrick Dupont. Menggunakan je m'appelle ya. Nama saya. Je m'appelle Patrick Dupont. Nama saya Patrick Dupont. Jadi yang tadi dimaksud prenom nama depan, berarti prenom ini yang ini prenom adalah yang Patrick ya, itu prenom nama depan. Nom nama belakang itu yang Dupont yang ini ya. Terus votre âge ya, votre âge umur Anda 27 ya, 26 tahun. Vous avez un numéro de téléphone? Berapa nomor telepon Anda? Oui, c'est le 06 45 22 22 00. Ya, nomor telepon saya 0645222200. Terus selanjutnya, quelle est votre situation de famille? Nah, yang ini ya. Quelle est votre situation de famille? Ini menanyakan status perkawinan ya.
bagaimana status perkawinan Anda? Je suis célibataire. Saya célibataire itu single ya. Saya atau lajang. Je suis célibataire. Saya lajang. Berarti si Patrick ini belum menikah ya. Célibataire yang ini, je suis célibataire. Kalau yang tadi di dialog Ang, je suis marié. Nah, saya sudah menikah. Yang ini ya. Kalau célibataire yang ini itu artinya masih lajang atau masih single. Untuk menanyakannya kita bisa kele yang ini. Yang ini ya, untuk menanyakannya kita bisa yang ini, quelle est votre situation de famille. Kalau misal masih single berarti je suis célibataire. Kalau sudah menikah tadi seperti yang tadi je suis marié. Terus lanjut ke dialog 3, dialog 3. Ya, dialog 3 yang ini. Vous êtes matil pisau? Anda matil pisau? Oui, c'est moi. Ya, ini saya. Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Ya, di mana alamat Anda? Apa alamat Anda? J'habite. Saya tinggal 32 Avenue de l'Opéra. Ya, saya tinggal di L'Opéra nomor 32. Terus quel est votre âge? Quel est votre âge tadi untuk menanyakan umur ya, berapa umur Anda? J'ai yang ini j'ai 32 ans. Ya, saya berumur 32 tahun. Jadi untuk menyatakan umur itu subjek plus avoir ya. Gitu. Ulangi. Jadi untuk menanyakan umur itu ya subjek plus avoir plus umurnya ya berapa angkanya plus subjek. Ini subjeknya itu je, avoir konjugasi avoir umurnya 32 tambah ong ya. Itu untuk menyatakan umur. Terus selanjutnya quel est votre yang ini quel est votre numéro de téléphone? C'est le 002 804 0000 ya. Terus marié katanya menikah, yang ini menikah non tidak, berarti dia masih single ya, si Matil ini masih single. Ya, oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Lanjut ke halaman 100. Halaman 100. Lihat yang Koang Long, pojok bahasa. Yang ini ya. Bagian kotak ini coba dilihat. Tapi jika ingin latihan dari dialog yang tadi, boleh latihan ini ya, yang ini. Boleh latihan yang ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari dialog di halaman 99 ya. Jawabannya ada di dialog itu.
Jadi untuk latihan kalian boleh mengerjakan ini ya. Nah, selanjutnya lihat yang koang long, pojok bahasa. Pojok bahasa. Hmm. Oke, lihat yang ini. Phrase interrogatif avec la structure est que. Nah, ini untuk bertanya ya. Untuk bertanya itu bisa menggunakan est que. Est que yang ini. Bisa menggunakan est que. Ini udah dijelaskan di kelas waktu itu ya. Jadi untuk bertanya itu bisa menggunakan est que. Est que itu artinya apakah. Masih ingat ya? Contoh di sini, vous connaissez Amélie Delacroix, yang ini, yang ini, heeh, nah, yang itu ya. Vous connaissez Amélie Delacroix, Anda mengenal Amélie Delacroix, atau bertanyanya bisa menggunakan est que. Nah, yang ini. Est-ce que vous connaissez Amélie Delacroix? Apakah Anda mengenal Amélie Delacroix? Jadi boleh langsung ke kalimatnya, boleh langsung boleh langsung ke kalimatnya, boleh juga menggunakan est que untuk bertanya ya. Est que itu artinya apakah. Waktu itu udah dibahas di kelas ya, semoga masih ingat. Terus selanjutnya lihat yang adjektif interrogatif quel. Nah, tadi banyak kel ya di halaman sebelumnya. Sebenarnya itu apa? Nah, kita akan lihat di sini. Quel. Kel, ada kel, ada kel ya, ada kel, kel, kel. Ya. Jadi semuanya dibaca kel ya. Kel. Nah, kel itu rumusnya atau polanya yang ini untuk menanyakan atau bertanya dengan menggunakan kel. Kel yang ini ya, plus être ya, être plus kata bendanya, non. Non itu kata benda. Seperti itu. Nah, di sini juga harus menyesuaikan dengan kata bendanya. Jadi di sini ada maskulang ya, feminang, pluriel, jamak. Kita lihat contoh yang maskulang terlebih dahulu. Quel est votre âge? Ini. Quel est votre âge? Berapa umur Anda? Kenapa ini menggunakan quel ya? Karena kata bendanya adalah maskulang. Yang mana? Yang âge. Nah, karena âge-nya itu maskulang. Jadi quel yang ini ya itu untuk maskulang. Contoh yang kedua, quelle. Nah, quelle le prénom du professeur français. Apa nama depan dari guru bahasa Prancis ya. Kenapa ini menggunakan quel? Karena le prénom berarti maskulang. Karena itu maskulang maka menggunakan quel seperti itu ya. Coba kita lihat, perhatikan yang ini, rumus yang tadi. Quel plus verb être plus noun. Nah, kita lihat yang maskulang. Berarti ini quel ya. Verb être-nya yang mana? Yang e ya. Yang ini e. Yang e yang ini. Votre âge. Noun-nya ini noun. Âge itu noun ya. Yang âge itu noun. Jadi itu rumusnya. Seperti itu. Oke, jadi
Ini untuk yang maskulang. Terus untuk yang feminang, contohnya, nah feminang itu menggunakan kel-nya kel yang ini ya, kel. Quelle est votre adresse? Di mana alamat Anda atau apa alamat Anda? Kenapa ini menggunakan kel feminang? Karena kata bendanya adalah maskulang. Yang mana kata benda? Yang address ya. Karena addressnya itu maaf feminang. Jadi kalau feminang menggunakan kel yang ini. Seperti itu. Terus contoh kedua, quelle est la nationalité du professeur de français? Nah, ini menggunakan kel, kel feminang ya. Karena kata bendanya adalah feminang, yang mana karena la nationalité kata bendanya itu feminang. Seperti itu. Jadi ada maskulang feminang juga ya di sini. Terus selanjutnya yang pluriel, yang jamak. Kalau pluriel jamak sama aja ya, ada pluriel jamak tuh ada pluriel yang maskulang, ada pluriel yang feminang. Kalau pluriel yang maskulang itu kelnya yang ini ya. Kalau yang plurielnya yang feminang itu kelnya yang ini ya. Jadi quels sont les produits d'Apple? Apa produk-produk Apple? Nah, ini yang ini kelnya ya. Itu kel pluriel jamak yang maskulang yang ini. Les produits. Les produits itu jamak maskulang. Ini maskulang jamak. Kalau misalkan jamaknya yang feminang itu menggunakan kel ya. Kel yang ini. Kenapa menggunakan kel yang ini? Karena kata benarnya jamak yang feminang yang ini chanteuse. Seperti itu ya. Jadi kita untuk menggunakan kel itu lihat juga kata bendanya apakah maskulang atau feminang ataukah jamak seperti itu. Ya. Jadi itu. Lanjut ke halaman 101. Halaman 101. Nah, ini dia ya. Coba lihat yang ini, perhatikan yang ini. Penggunaan adjektif interrogatif yang tadi yang di atas ya, yang di halaman 100 disesuaikan dengan nomina. Nomina nong, kata benda yang menjadi objek pertanyaan. Berarti disesuaikan ya, apakah itu maskulang atau feminang atau plurial. Apabila nong yang ditanyakan berjenis maskulang, maka yang digunakan adalah untuk yang berjenis maskulang, yaitu kel. Apabila nong yang ditanyakan berjenis feminang, maka yang digunakan adalah kel. Apabila nong yang ditanyakan berjenis maskulang pluriel, maka yang digunakan adalah kel. Apabila nong yang ditanyakan berjenis feminang pluriel, maka yang digunakan adalah kel. Ya, contohnya yang tadi yang di atas ya. Jadi rumusnya kel plus etre plus nong. Kel plus etre plus nong. Kelnya tadi menyesuaikan ya. Kelnya menyesuaikan dengan kata bendanya. Apakah maskulang atau feminang atau plurial. Ya. Terus selanjutnya di sini ada, lihat yang ini, kata kerja avoir. Yang tadi ya untuk umur juga ini ya. Avoir konjugasinya untuk je, ze. Ini udah pernah diajarkan yang ini ya. Tu a, il, el, on, na. Nous avons, vous avez, il, el, on. Nah, avoir ini artinya memiliki atau mempunyai. Nah, coba lihat yang ini. Yang ini. Untuk menyatakan umur harus menggunakan verba avoir, bukan menggunakan verba être ya. Jadi menggunakan avoir. Jadi untuk menyatakan umur contohnya yang ini, je 17 ans. Saya berumur
17 tahun. Jadi menggunakan avoir, je. Bukan menggunakan être, bukan je suis, bukan je suis. Je suis disetung, bukan je suis. Jadi tidak menggunakan être. Jadi untuk menyatakan umur menggunakan avoir. Ya. Selanjutnya di sini yang ini adjektif posesif untuk menyatakan kepunyaan. Yang pertama untuk menyatakan kepunyaan, contohnya di sini j'ai un numéro de téléphone. Saya mempunyai nomor telepon. C'est mon numéro de téléphone. Ini adalah nomor telepon saya. Oke, lihat yang ini, yang oranye ya, yang mon. Nah, yang ini. Lihat yang mong, yang ini, mong. Mong itu kepunyaan untuk menyatakan kepunyaan saya. Mon numero de telepon. Mon numero de telepon. Nomor telepon saya. Ya. Mon numero de telepon. Nomor telepon saya. Mong itu seperti kalau dalam bahasa Inggris seperti my. Ya, my phone number. Nomor telepon saya. Mon numero de telepon. Seperti itu. Jadi mong itu untuk kepunyaan saya, yang mana ini juga harus disesuaikan dengan kata bendanya. Jadi kalau punya saya, kata bendanya adalah maskulang, maka itu menggunakan mong. Seperti itu. Contohnya misalkan mon livre, c'est mon livre. Ini adalah buku saya. Ini adalah bukuku. Ya. Jadi untuk kata benda yang maskulang yang kepunyaan saya itu menggunakan mong. Seperti itu, menggunakan mong ya. Tapi kalau misalkan bendanya kepunyaan saya itu adalah feminang, maka menggunakan ma. Yang ini ma. Seperti itu. Contoh misalkan ma maison, rumah saya. Ma maison. Maison itu ma maison. Maison itu feminang ya. Rumah saya. Maison itu feminang, maka untuk menyatakan kepunyaan saya itu menggunakan ma. Contohnya ma maison. C'est ma maison. Ini adalah rumah saya. Ya. Jadi untuk kepunyaan saya yang kata bendanya feminang itu menggunakan ma. Seperti itu. Terus di sini ada tong. Tong yang ini ya, tong. Tong. Kalau tong itu untuk menyatakan kepunyaan kamu. Ada tong, ada tak. Ya. Ada tong, ada tak. Kamu. Nah, kalau tong itu untuk kata benda yang maskulang. Contohnya tong livre, berarti buku kamu. Ya. Kenapa menggunakan tong? Karena livre kata bendanya itu maskulang. Karena livre maskulang. Kalau yang tak, kepunyaan kamu feminang. Contoh ta maison, rumah kamu. C'est ta maison, ini adalah rumah kamu. Kenapa menggunakan tak? Karena maison itu feminang. Terus selanjutnya votre. Nah, votre. Votre ini Anda ya. Votre. Jadi untuk menyatakan Anda,
Kalau subjeknya ini berarti vous yang vous ya. Subjeknya yang vous. Votre livre, buku Anda. Votre maison, rumah Anda. Jadi untuk yang votre ini bisa untuk maskulang, bisa untuk feminang ya. Votre untuk maskulang atau feminang itu bisa. Nah, itu yang disebut adjektif posesif untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan, seperti itu. Ada mong, ada ma, ada tong, ada ta, ada votre. Sebenarnya ada juga kepemilikan dia ya, tapi kita belajar ini saja dulu. Mong, ma, tong, ta, sama votre ya. Baik, cukup untuk materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dipelajari lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.